poin penting dalam maksud tawaduk ini adalah kerendahan hati. Kena ada sifat rasa rendah diri, rendah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya Ustazah Huda Rahmat. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita untuk para pelajar tingkatan 5 dalam bidang akhlak Islamiyah, iaitu pelajaran yang ke-18 bertajuk Tawaduk Menzahirkan Kesucian Jiwa. Jom bersama Ustazah. Baiklah, sebagaimana biasa, kita akan lihat dahulu apakah standard kandungan untuk tajuk kita pada kali ini. Yang pertama, dapat menyatakan pengertian dan dalil sifat tawaduk. Yang kedua, dapat menjelaskan contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, dapat merumuskan hikmah sifat tawaduk. Baiklah, jom kita lihat apakah isi kandungan tajuk kita pada kali ini. Baiklah, kita lihat dahulu apakah maksud tawaduk. Anak-anak, tawaduk ni ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sesama manusia. Jadi, poin penting dalam maksud tawaduk ini adalah kerendahan hati. Kena ada sifat rasa rendah diri, rendah hati, bukan sahaja kepada Allah, bahkan juga kepada sesama manusia. Baiklah, kita lihat apakah dalil naqli sifat tawaduk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Bermaksud, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah akan mengangkatnya. Riwayat Muslim. Baiklah, itulah dalil naqli yang menyebutkan tentang sifat tawaduk. Betapa pentingnya dan juga berapa istimewanya sifat tawaduk yang sepatutnya kita amalkan. Mari kita lihat pula dalil naqli sifat tawaduk yang kedua. Satu hadis Nabi yang berbunyi, Iyad bin Hamar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin." Riwayat Muslim. Apa maksud hadis yang saya bacakan tadi? Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada yang lain. Jadi, Nabi telah maklumkan pada kita, telah bagi tahu pada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah wahyukan kepadanya, kepada baginda Nabi SAW tentang sifat tawaduk. Yang mana bila seseorang bersifat tawaduk, maka secara tak langsung sepatutnya dia tidak akan melakukan ataupun dia tidak akan bersikap sombong atau berbuat zalim kepada orang lain. Baiklah. Mari sama-sama kita lihat apakah contoh sifat tawaduk Rasulullah SAW yang sepatutnya kita sebagai umat Nabi mencontohi dalam kehidupan seharian kita. Untuk sukatan kita dalam pendidikan Islam tingkatan 5 ini, kita akan sebut 3 sahaja contoh sifat tawaduk. Namun begitu sebenarnya anak-anak, banyak lagi contoh-contoh lain sifat tawaduk Rasulullah SAW. Baik, yang pertama, sifat tawaduk Rasulullah boleh kita lihat dalam pergaulan baginda. Yang kedua, dalam kehidupan rumah tangga. Dan yang ketiga, ketika makan dan minum. Kita lihat yang pertama dahulu. Tawaduk Rasulullah dalam pergaulan. Mari kita lihat. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk baginda ketika bergaul, terutamanya dengan kanak-kanak.
Istimewanya Nabi SAW. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih sayang terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak ni kita kena layan mereka dengan penuh kasih sayang. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan juga membelai rambut kanak-kanak dengan perasaan kasih sayang. Jadi Rasulullah dengan kanak-kanak, baginda dahulu yang mengutamakan ataupun yang terlebih dahulu memberi salam. Jadi kita kena contohi sifat tawaduk baginda SAW ketika pergaulan kita. Lebih-lebih lagi ketika kita melayan kanak-kanak. Okay. Seterusnya kita lihat contoh tawaduk baginda dalam kehidupan rumah tangga. Mari sama-sama kita lihat. Pertama, Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama dengan keluarga. Walaupun baginda seorang yang sibuk di luar sana sebagai pemimpin negara, sebagai ketua dalam perang, tapi baginda tetap bersifat tawaduk ketika bersama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isteri, melayani keluarga serta menguruskan rumah tangga. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, seseorang telah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah SAW bekerja dalam rumah baginda? Tanya seorang sahabat lah. Lalu Sayyidatina Aisyah pun menjawab, Rasulullah SAW menampal selipar baginda yang rosak, yang koyak, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Hebatnya Rasulullah SAW yang kita cintai. Baginda sesibuk mana pun urusan di luar, apabila masuk ke dalam rumah, apabila bersama dengan keluarga, baginda tetap menyantuni ahli keluarga, bahkan melaksanakan tanggungjawab seorang suami yang serta seorang ayah dengan sebaik mungkin. Sebagai yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah, baginda menjahit sendiri pakaian baginda yang koyak, yang rosak, serta membaiki selipar Rasulullah SAW. Jadi, betapa indahnya keluarga yang mana seorang suami dan juga seorang isteri serta anak-anak yang sentiasa melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga. Yang ketiga, kita nak lihat contoh tawaduk Rasulullah SAW ketika makan dan juga minum. Mari sama-sama kita lihat. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk baginda ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan oleh baginda. Tak pernah baginda sesekali pun mencela makanan yang telah dihidangkan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Sekiranya tidak menyukai, sekiranya anda kata baginda tidak menyukai makanan tersebut, maka baginda meninggalkannya tanpa mencela atau mengkejinya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Jadi kita kena ambil pengajaran di sini. Andai kata kita tak suka kepada satu-satu makanan, sama ada rasa tak sedap dan sebagainya, maka tinggalkanlah dengan cara yang baik, bukan dengan kita mengkeji, mencela dan sebagainya. Sebab kita perlu sebenarnya kena bersyukur ke atas rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Ramai lagi di luar sana yang mungkin tidak ada makanan untuk dimakan. Bahkan kita sebaliknya ada makanan cuma mungkin tak menempati cita rasa kita. Jadi sekiranya kita tak menyukai makanan tersebut, contohilah sifat tawaduk Rasulullah. Tinggalkanlah dengan cara yang baik, bukan dengan mencela makanan tersebut. Okey? Baiklah anak-anak, di akhir video ini kita akan lihat apakah hikmah seseorang yang dalam dirinya ada sifat tawaduk. Sebagaimana kita lihat contoh-contoh sifat tawaduk Rasulullah tadi, sekarang kita nak lihat apakah hikmah, apakah kelebihan sifat tawaduk. Ada 5. Yang pertama, membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah, iaitu sifat yang terpuji. Ya, betul anak-anak. Bila kita sentiasa amalkan sifat mahmudah, sentiasa ada sifat-sifat yang terpuji dalam diri kita, insya-Allah sedikit sebanyak akan membentuk diri kita menjadi insan yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Kita boleh kata sifat tawaduk ini lawannya sombong. Jadi orang yang tak sombong, orang yang sentiasa bertawaduk, dia akan dikasihi oleh masyarakat. Seterusnya, hikmah yang ketiga,
membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Sebagaimana kita lihat contoh Rasulullah tawaduknya baginda dengan keluarga, di situ akan melahirkan sebuah keluarga yang aman damai, yang harmoni, yang bahagia. Yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana sentiasa bersyukur. Sebagaimana kita lihat contoh tawaduk baginda dalam ketika makan dan minum. Kita perlu sentiasa bersyukur dengan rezeki yang Allah kurniakan, dan insya-Allah dengan sifat syukur yang kita ada, dengan sifat tawaduk yang kita amalkan, akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hikmah yang kelima, dapat membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Pentingnya kita ada sikap merendah diri ini, kerana dengan merendah diri ini sebenarnya bukan menghinakan diri kita, bahkan di situ akan menunjukkan kemuliaan diri kita yang sentiasa bersyukur, yang sentiasa tawaduk sesama manusia, bahkan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah anak-anak, sekadar itu dulu perkongsian untuk tajuk pada kali ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua. Mari sama-sama kita amalkan sifat tawaduk. Mudah-mudahan kita mendapat hikmah serta kelebihan yang baik untuk diri kita. Jadi jangan lupa sebagaimana biasa untuk like, subscribe dan share channel Ustazah, dan jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.